Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan paling luar biasa berkait dengan kepribadian Anwar Ibrahim. Ada ramai yang tak suka Anwar Ibrahim, tapi ketahuilah, lebih ramai yang menyanjung dan lebih suka kepada Anwar Ibrahim berbanding yang tak suka. Terkini, satu lagi pujian tertinggi diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan daripada orang biasa tetapi daripada Dr. Mazhar. Beliau memuji keberanian dan kesungguhan Perdana Menteri dan beliau akui tak ramai orang macam Anwar Ibrahim. Tepat sekali. Baru-baru ini ada seorang profesor, kalau saya tak silap, telah pun menyamakan Wan Faisal Wan Ahmad Kamal kononnya mungkin tidak mustahil menjadi Anwar yang kedua. Apabila perkara itu dibangkitkan oleh profesor itu, ramailah orang yang kata, dari manalah mereka dapat profesor ni, kata mereka. Bagaimanalah dia boleh berfikir pula untuk menyamakan Wan Faisal Wan Ahmad Kamal mungkin boleh menjadi Anwar Ibrahim yang kedua. Ini kata mereka, bagaimana nak menyamakan kalau Anwar Ibrahim berjuang bukan untuk satu parti sahaja, tapi dia berjuang untuk semua bangsa pada waktu itu. Manakala Wan Faisal Wan Ahmad Kamal turut juga berjuang untuk Malaysia, berjuang juga untuk bangsa yang lain, tetapi mempunyai parti yang adalah lebih kepada berakar umbikan Melayu Islam. Selain daripada itu, mereka juga kata kepintaran Anwar Ibrahim jauh meninggalkan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Ini apabila mereka mengaitkan dan mengingat semula tindakan-tindakan Wan Faisal mencadangkan beberapa cadangan yang memang agak luar biasa hebatnya. Antaranya ialah gesaan supaya mencetak wang kertas lebih banyak untuk dapat menangani masalah inflasi dan kekuatan ekonomi. Wah, itu paling kena antam habis-habisan oleh netizen. Kata mereka, siapalah dia ni sampai itu pun tak tahu, kata mereka lagi. Hari ini, Dr. Mazhar pula puji keberanian kesungguhan Perdana Menteri dan beliau kata, tak ramai orang seperti Anwar Ibrahim. Mufti Perlis Datuk Muhammad Asri Zainul Abidin memuji keberanian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terbuka menyampaikan ucapan duka cita serta mengutuk sekerasnya pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menerusi satu video, Muhammad Asri yang lebih dikenali sebagai Dr. Mazhar berkata, dalam keadaan ramai pemimpin Islam dunia takut untuk menzahirkan simpati terhadap apa yang berlaku, Anwar pula menonjol dengan tindakan beraninya. Duka cita kerana ramai pemimpin-pemimpin umat Islam yang takut untuk menzahirkan sokongan atau simpati yang menimpa rakyat Palestin, terutama negara Arab. Kita puji negara Malaysia, Perdana Menteri sendiri ke atas kesungguhan beliau menyatakan simpati di atas apa yang berlaku, katanya. Hari ini tak ramai orang seperti YB Perdana Menteri yang secara berani mengucapkan ucapan duka cita. Yang lain mungkin akan membisu termasuk pemimpin agama, kata beliau lagi. Anwar pada semalam mengutuk sekeras-kerasnya pembunuhan Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran. Beliau yang menghubungi pegawai politik Hamas, Dr. Bassem Naim, sempat menyampaikan ucapan takziah dan menyatakan sokongan tidak berbelah bahagi kepada rakyat Palestin. Sementara itu hari ini, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan mengadakan solat jenazah gaib di atas pemergian Ismail Haniyeh yang dibunuh rejim Zionis di 3 masjid utama di bawah kelolaannya selepas solat maghrib pada Khamis. Ketua pengarahnya Datuk Hakimah Muhammad Yusuf berkata, 3 masjid berkenan ialah Masjid Negara Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin di Putrajaya. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada netizen kata padan muka Adun Rembia. Ada juga netizen kata Adun Rembia bakal menjadi orang muflis dan kehabisan uang. Ada juga yang kata Adun Rembia dah terima
balasan terhadap tindakan beliau mengkhianati parti sebanyak beberapa kali. Ada juga yang kata Adun Rembia dah kena hukum karma. Ada juga yang kata lebih baik Adun Rembia letak jawatan saja. Kalau dia tidak mampu bayar 100 juta ringgit ini, dia akan mampu menjadi muflis dan secara tidak langsung akan kehilangan kelayakan menjadi ahli Dewan Undangan Negeri dan YB. Hari ini akhirnya UMNO tuntut pampasan 100 juta ringgit Malaysia dari Adun Rembia. UMNO akan memulakan tindakan undang-undang terhadap Adun Rembia. Muhammad Jailani Khamis bagi menuntut ganti rugi dan pampasan 100 juta ringgit kerana berpaling tadah daripada parti itu. Setiausaha agungnya iaitu Ashraf Wajdi Dusuki berkata, perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO semalam. Mesyuarat telah mempertimbangkan dan bersetuju untuk memulakan tindakan undang-undang bagi menuntut ganti rugi dan pampasan sebanyak 100 juta ringgit sebagaimana perjanjian yang dimeterai terhadap wakil rakyat yang telah meninggalkan dan membelakangi pendirian parti, katanya kepada pemberita selepas mesyuarat berkenan di Ibu Pejabat UMNO di Kuala Lumpur. Bulan lalu, Jailani yang digantung selama 6 tahun daripada UMNO berkata dia mengambil keputusan itu selepas Ketua Menteri Melaka Abdul Rauf Yusof memungkiri janji yang dibuat pada rakyat dalam Manifesto Pilihan Raya 2021. Ashraf turut menunjukkan salinan perjanjian yang ditandatangani Jailani yang menetapkan semua wakil rakyat daripada parti itu mesti melepaskan keahlian mereka sekiranya menentang keputusan parti dan membayar 100 juta ringgit sebagai pampasan. Sementara itu, Ashraf berkata, semua anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO akan ditugaskan untuk menyelaraskan jentera parti di semua daerah mengundi di Nenggiri bermula hari penamaan calon pada 3 Ogos ini. Pada 18 Julai, UMNO mengumumkan Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani sebagai calon bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Nenggiri, manakala Perikatan Nasional melalui Bersatu mempertaruhkan bekas timbalan Ketua Pemuda PAS Gua Musang Muhammad Rizwadi Ismail. Pada itu, Ashraf berkata, UMNO bertekad terus mendukung perjuangan pembebasan Palestin dan bersama Hamas, Fatah serta seluruh rakyat Palestin yang ditindas dirampas hak mereka oleh Zionis Israel. UMNO melalui wakil parti dalam Kerajaan Perpaduan Malaysia akan terus memperjuangkan hak dan menuntut keadilan di pentas antarabangsa agar kekejaman dan sifat kebinatangan Israel dihukum sekeras-kerasnya oleh masyarakat dunia dan negara-negara yang ikhlas cintakan keamanan dan keadilan, katanya. Terdahulu dilaporkan bahawa pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dibunuh di kediamannya di Tehran, Iran. Saudara-saudara sekalian, ini adalah kejutan yang luar biasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat malam ini berkait dengan Mangsa Rogol mengaku biasa tidur bersama Adun Perikatan Nasional. Wow. Ini satu isu yang paling panas, apa isinya dan mengapa wanita yang telah pun menjadi mangsa rogol ini mengaku pula biasa tidur bersama Adun PN dan siapa Adun tersebut. Seorang wanita yang dirogol rakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gombak Setia, Muhammad Hilman Idham, turut mengaku biasa tidur bersama wakil rakyat daripada Perikatan Nasional PN itu. Hal itu terbongkar menerusi alasan penghakiman yang menyaksikan Muhammad Zulfahimin Madzir, 40 tahun, dijatuhi hukuman penjara 13 tahun dan 2 sebatan oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur. Sehubungan itu, pemerhati politik Najib Bakar bertanyakan sama ada Hilman akan membuat laporan polis berhubung dakwaan wanita berkenan yang telah memberitahu mereka berzina.
Dalam perbicaraan, rupanya dapat tahu mangsa ini adalah girlfriend Hilman. Biasa tidur bersama, biasa mabuk bersama. Hari kejadian itu, hari jadi mangsa. Hilman bawa dia celebrate. Bila dah mabuk, ditempahnya bilik hotel dan ditinggalkan mangsa dengan Zulfahimin. Dia bagi je girlfriend. Dia kat kawan sendiri. Sharing is caring code. Mereka sungguh adun PN ini rupanya ya perlinya. Dalam masa sama, Najib menyarankan agar laporan kepada Jabatan Agama Islam berkaitan perlakuan terkutuk itu dibuat. Kalau Hilman tak lapor, kira betul lah kan soal beliau. Boleh dah ni buat laporan kepada Jabatan Agama Islam terhadap adun PN ini kerana berzina, tulis Najib lagi. Untuk rekod, orang ramai boleh memuat naik atau memuat turun alasan penghakiman kes rogol yang membabitkan kenalan pemimpin PN berkenaan. Menerusi dokumen mahkamah itu, Hilman menjemput wanita berkenaan untuk sambutan ulang tahun kelahiran di sebuah restoran di hotel berkenaan bersama tertuduh iaitu Zulfahimin dan beberapa lagi rakan lain pada penghujung tahun 2020. Selepas makan malam di restoran itu, mereka beredar ke bilik karaoke, namun melihat keadaan mangsa yang mabuk, tertuduh mencadangkan bilik hotel ditempah untuk menempatkan wanita tersebut. Hilman telah memapah mangsa ke bilik hotel bersama tertuduh dan 3 lagi individu. Namun, mangsa menyedari berada dalam keadaan bogel lalu setelah terjaga pada jam 4.30 pagi 5 Disember tahun 2020 lalu, dia membuat laporan polis berhubung kejadian tersebut. Mahkamah Session Kuala Lumpur akhirnya menjatuhi Muhammad Zulfahimin Mazir 40 tahun dengan hukuman penjara 13 tahun dan 2 sebatan. Bapa kepada 3 anak berkenan didakwa merogol seorang wanita berusia 35 tahun di sebuah bilik hotel di Sri Hartamas pada jam 1 hingga 3 pagi pada 5 Disember 2020. Mangsa rogol mengaku biasa tidur bersama adun PN si Hilman tu dalam keterangan mahkamah. Ingat tak kes kawan si Hilman yang disabit kes rogol tu? Namanya Zulfahimin dihukum 13 tahun penjara dan 2 sebatan. Tulis Najib Bakar @Najib Bakar di laman Twitter X beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.